Astaghfirullahaladzim wa na'buduka wa na'udzubika min syarri ma sana'tu wa na'udzu bika min dzambi faghfir li ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Al-malikul quddus, salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Ayyuhal mu'minun ittaqullah wasikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam surah As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh dalam jasad manusia ni, yakni diri kita yang berasal bermula mati. Hidup bukan sifat kita, sifat kita adalah mati. Kemudian dihidupkan dengan diberikan pernafasan. Tidak cukup dengan itu jemaah sekalian, Allah berikan sam'a wal absar wal af'idah. Sama, basar, yakni mendengar dan melihat dan merasai. Namun di situ pengakhiran ayat tersebut Allah akhirkan dengan kalimah qalil, yakni sedikit yang bersyukur.
Begitu juga dalam surah Al-A'raf ayat 17, yang mana Allah rakamkan kata-kata iblis, yang mana iblis mendatangi manusia. Dia kata, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Dan iblis bagi tahu kepada Allah, wala tajidu aksaruhum syakirin, engkau tidak akan dapati mereka bersyukur. Apabila Allah SWT Maha Pencipta menyatakan dengan bilangan yang bersyukur itu sedikit, dan apabila musuh Islam, ini musuh kita yang nombor satu, musuh nombor satu kita iblis, musuh nombor dua naik Presiden Al-Dajjal, kuncu-kuncunya itu adalah syaitan, dan juga syaitan yang mana terdiri dari kalangan jin dan manusia, yang bersifat seperti iblis. Lalu Allah SWT merakamkan kata-kata iblis untuk menyatakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, kau tidak akan dapati mereka bersyukur. Bersyukur dalam arti kata mampu menterjemahkan seluruh nikmat menjadi taat. Dalam arti kata lain, nikmat hidup yang asal hidup bukan sifat kita. Kita ni sifat mati. Allah beri kehidupan yang dipikirkan kebenaran. Perancangan hidup itu telah dimanipulasikan perancangan kebenaran, bukan perancangan kehidupan. Bila sebut tentang perancangan kehidupan, itu tidak merujuk kepada kebenaran, merujuk kepada perbahasan yang sepatutnya adalah bagaimana perancangan untuk taat. Bagaimana hari ini manusia merangka strategi pembangunan kehidupan. Sekian-sekian umur nak kerja, sekian-sekian umur nak kena ada rumah, sekian-sekian umur nak kahwin, sekian-sekian umur nak kena ada itu, ada ini. Asset management orang panggil. Tapi hidup dia, itu perancangan kebenaran. Perancangan kehidupan adalah berbalik kepada hidup itu sendiri, yang mana datang dari mana? Bukan datang dari makhluk. Makhluk bersifat mati. Ianya datang daripada Allah yang Maha Hidup. Dengan hidup itu saja, iblis akan manipulate amalan perbuatan yang dilakukan hari ini jemaah sekalian. Bukan dengan dasar syukur. Dia akan buat kita solat. Ramai solat, tapi bukan solat dengan rasa syukur. Ramai yang hidup. Ini orang celik mata hidup lagi lah tu, tapi tidak hidup dengan rasa syukur. Maka ini satu kerja yang iblis, yang pun telah melancarkan operasinya dari awal kejadian manusia bermula dari Nabi Adam AS, sehinggalah sekarang ni jemaah sekalian, yang telah bersumpah kepada Allah, yang mana iblis kata, aku akan sesatkan semua cucu cicit Adam. Bayangkan dia punya optimis ni iblis ni. Sesatkan dengan apa? Tak payah buat solat, tak payah buat syariat. Itu tak payah sesatkan dah. Tak payah buat tu, dia tak masuk campur dah. Dia nak buat orang yang bersyariat, sebagai contoh yang sudah lakukan syariat tetapi tetap tidak diterima ketaatannya. Dia akan buat kita solat tapi rasa akhirnya, contoh, kita solat dah, kenapa pertolongan Allah tak sampai? Contoh, dia akan ada question, takkan solat je, takkan nak ibadah je. Perlahan-lahan dia akan menghakiskan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak cukup dengan agama je. Agama ni tidak akan lengkap kalau tak ada dunia. Dia manipulate macam itu. Sepatutnya dunia takkan lengkap tanpa agama. Ini terbalik. Agama takkan lengkap tanpa dunia. Jadi kalau ngaji agama je, kalau tak ngaji dunia, macam mana nak hidup kat dunia ni? Contoh, dia buat perkara ini halus perjalanan dia, dan tanpa sedar kita semakin melupakan musuh nombor satu ini, yang mana dia telah melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah umat Islam
Yang zahir depan mata sekarang ni, Gaza, Palestin, itu naik presiden dia punya kerja. Dan percaya atau tidak, kehancuran yang kita lihat depan mata itu kerana menentang musuh yang nyata, tentera-tentera Zionis, kebarangkalian atau barangkali ianya menjadi pintu untuk ke syurga, gateway to jannah. Namun yang kita bimbang, kehancuran yang sedang dihancurkan, bertubi-tubi diserang dalam hati kita. Itu iblis punya kerja. Dia dah buat serangan dah dari awal lagi, sejak daripada Nabi Adam sampai sekarang. La ughwiyannahum ajma'in, katanya. Aku akan sesatkan semua, katanya. Dengan pandangan dia, dengan tak ada no mercy. Iblis mana ada perasaan? Dia tahu kita nak apa. Dia bukan nak matikan kita dengan satu perkara. Kalau kita lihat, bila serangan yang berbentuk zahir ini, kita akan bertakbir, kita akan ingat Allah. Dan itu bukan tumpuan dia, jemaah sekalian. Takkan dia nak buat kita bertakbir, bertempik, ingat Allah pula. Apa dia dapat? Kalau fikir secara halus, serangan dia yang mana yang betul-betul menghancurkan umat Islam? Dia nak hancurkan dengan zahir, tidak berkesan. Sebab misi dia kena ingat. Tadi saya ada program dekat Janda Baik, bagi ceramah juga, tapi company lah. Sekarang tengah hangat isu ni lah. Dia satu company dekat 70 orang ni, semua pakai ni. Ni dapat daripada depo lah ni, dia bagi tadi. Kita pakai lah. Dengan makan tu bincang, deponya strategi nak ambil takluk Palestin. Apa strategi depo ni? Depo bincang pasal mereka, bincang pasal tentera-tentera bersekutu dia. Apa dia nak sebenarnya? Cerita dalam bab bisnes, cerita dalam bab jajaran, apa macam-macam lah. Dah habis cerita, saya diam, saya makan. Lepas tu saya kata, depa ni nak Palestin ni, kalau ikut dari segi sudut on the business purpose, nothing kat situ. Ada apa yang masalah? Tak ada apa. Habis kenapa depa nak tanah Palestin? Siapa mastermind dia? Amerika? Bukan. Siapa mastermind dia? Iblis. Iblis lah mastermind dia. Siapa naik presiden iblis? Dajjal. Dajjal lah punya mastermind. Dajjal nakkan tanah Palestin itu kerana padanya ada Baitul Maqdis. Di bawahnya ada Haikal Sulaiman. Nabi Sulaiman AS itu punya tenteranya di kalangan ifrit jin, semua tentera Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman AS dah ada tutup satu sihir yang ada di bawah tu. Dan Dajjal takkan turun ke tempat lain. Dia tak nampak tempat lain, dia nampak Baitul Maqdis saja. Itulah Masjidil Aqsa. Dia nakkan masjid, dia bukan nakkan tanah tu. Sebab itu misi dia. Dajjal punya gerak kerja, gerak gempur dia. Bila dia nakkan masjid, dan itu kiblat pertama kita tentang solat, sebenarnya iblis dah buat kita lemah dah dengan masjid ni. Kosong dah. Gerak gempur dia kosong kat masjid tu kan. Tu dia gerak kerja dia. Macam ni nak kosongkan masjid? Sibukkan hati lah. Dah lah, itulah. Sibukkan hati dengan isteri, dengan anak. Al-mualukum auladukum. Allah dah kata dah. Jangan kamu dilalaikan dengan harta kamu, anak kamu, sehingga kita tak ada masa nak menjaga masjid. Mereka berhempas pulas untuk menakluki masjid, walaupun mereka tahu mereka takkan ada chance untuk kuasainya. Tapi Dajjal begitu optimis kerana iblis optimis. Jadi kalau kita lihat di sini jemaah sekalian, kita lupa musuh kita siapa sebenarnya. Kalau zahir itu kita nampak dia serang kita, kita bertempik Allahu Akbar, mati Allahu Akbar, niat betul, syahid mas sekalian.
Ni dia akan masuk halus, dia masuk. Hembusan. Dajjal pun sama. Dia keluar lagi dengan hembusan dia. Sihir. Sihir apa? Sihir dunia. Apa yang ditawarkan? Kesenangan. Sebab itu kita kaji hakikat kehidupan, supaya kita nak menyingkapi dunia dengan pandangan yang hak. Sebab nanti weapon, senjata, musuh nombor satu iblis dia dah guna. Yang mentadbir dunia ni lelaki, bukan perempuan. Lelaki perempuan ni subsidiary saja, mutaakhir ini je baru perempuan mentadbir. Tapi setakat ni raja semua lelaki. Tengok malam ni kita cerita dalam genre kaedah hakikat kehidupan, terlihat dengan polemik yang berlaku sekarang. Senjata musuh ni, dia akan buat perkara yang boleh melalaikan kita supaya kita tidak fokus dalam beribadah kepada Allah. Tu misi dia. Kalau kita musuh depan-depan tu, kita fokus untuk lawan. Ini yang dia nak alihkan pandangan. Makanya mentadbir dunia ni lelaki. Jadi dia dah buat dah untuk mengalihkan perhatian lelaki dalam dia nak mentadbir dunia yang Allah amanahkan ini. Maka dia akan sibukkan dengan perempuan, memenuhi keperluan wanita. Dan ini iblis dah berjaya buat dah dengan Nabi Adam alaihissalam. Dia dah berjaya dah. Sebab tu sihir, ingat, iblis sihir, Dajjal pun sihir. Dia takkan serang dengan gerila ni. Ini dia nak alihkan perhatian dia. Sebenarnya dia dah takluk dah habis. Sihir ni kelembutan, hembusan, dua-dua guna sihir. Jadi iblis dan Dajjal ni, ini tag team dia. Gabungan dua inilah yang akan menyerang seluruh musuh-musuh dia ni, umat Islam. Tentera-tentera tu telah Zionis semua, tentu tentera dia, tapi dia mastermind. Dan iblis bertanggungjawab untuk menghancurkan rumah tangga. Itu nombor satu. Bab rumah tangga bagi kat aku. Dan syarat untuk jadi tukang sihir yang hebat, teman sekalian, adalah kena menghancurkan rumah tangga orang. Tuan-tuan cek lah kalau nak jadi tok rumah besar. Dan sihir yang ada dirakamkan dalam Al-Quran adalah sihir rumah tangga. Jadi lelaki akan dihilangkan sifat kepimpinannya dengan kelembutan wanita. Hati-hati. Sebab itu Siti Hawa yang menjadi tempat masuk, pintu masuk utama musuh wanita. Dengan lelaki tak boleh. Sejarah telah menceritakan, jemaah sekalian, sirah bagaimana Nabi Adam AS berada di syurga. Syurga tu bukan sarjana rawang, jemaah sekalian. Bukan dunia ni. Syurga pun boleh lupa seketika Allah ujiannya dengan hembusan bisikan untuk apa dia? Makam buah khuldi tersebut. Maka dua keadaan dalam hidup ini yang mesti kita kena pelajari dan fahami. Ketika Allah jadikan kehidupan ini, iblis diuji dengan perkara yang dia tak suka. Nabi Adam AS diuji dengan perkara yang Nabi Adam AS suka. Apa dia? Isteri. Kerana ketika Allah jadikan Nabi Adam AS dengan syurga yang begitu hebat ni, mas sekalian, masih ada kelompongan di situ. Itulah wanita. Maka hati-hati dengan apa yang kita suka dan hati-hati apa yang kita tidak suka. Dan surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pastikan mati. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Allah akan menguji kehidupan ini dengan bil syarri, dengan keburukan,
wal khair sebagai fitnah cubaan. Dari dua keadaan ini akan dipergunakan oleh musuh nombor satu, iblis. Apa caranya? Susah senang dia akan gunakan untuk menghijabkan diri daripada melihat Allah. Yang ini ingat Allah. Itu nombor satu dia nak buat. Dan dia telah pun buat. Apabila kita hari ini, bila hidup kita dimulai dengan susah, memang hidup ni bermula susah, bukan bermula senang, susah. Nabi Adam AS dalam perbahasan kita yang lepas, saya dah baca tentang hakikat dunia dan seisinya dalam Nas, bagaimana dalil-dalil tentang dunia. Dan telah pun saya bacakan satu surat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih kepada Khalifah Umar Abdul Aziz, yang mana menceritakan bahawasanya Nabi Adam AS diturunkan ke dunia itu tempat hukuman. Dihukum keluar. Jadi ini sebab tu Nabi kata penjara dunia ni. Jadi memang susah. Dunia ini memang sifatnya susah. Bila jadi mudah? Bila ada Allah. Itu saja. Bila susah, kalau kita tidak membawa diri kita, yakni untuk dapat dunia, kita bahasa mudah gini, kita hidup tadi, perancangan hidup, kita nakkan kebendaan, nakkan keperluan, nak makan, minum, nak duit, nak semua tu. Susah nak dapat ni, bukan senang. Bukan tiba-tiba ada tepuk tanah, tepuk sejadah, ada bawah jadah. Itu makan wali tak apalah. Kalau makan kuali susah sikit nak cakap. Kena usaha ustaz. Hujan-hujan panas gitu, hujan panas keluar cari duit, cari itu. Susah. Soalannya, bila susah itu, adakah kita kembali kepada wa ilaina turja'un, kembali kepada Allah? Ataupun dia terus susah itu, dia terus bersusah payah untuk dunia juga. Buktinya sehingga ni kata strategi iblis ni, sehingga manusia tidak nampak hubung kait solat untuk mengangkat beban susah dia. Akhirnya solat dia anggap biasa je lah. Sedangkan solat itu mengangkat segala kesusahan. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Bila manusia hari ini nampak susah itu dengan diri dia, kita kena usaha ustaz. Kalau kita tak usaha, siapa lagi nak tolong kita? Betul? Tak salah, betul lah kita nak usaha. Masalah usaha kita tu dengan siapa? Iblis pun kata, dengan diri kamu lah, bukan dengan Allah. Allah lah. Kamu lah. Dia bisik. Dia buat kita terhijab daripada perbahasan tauhid yang sebenar. Ni pula dia tutup satu-satu jalan untuk kita ingat Allah ni. Sebab tu Allah kata qalil lam matashkurun. Sebab tu iblis kata wala tajidu aksaruhum syakirin. Kebanyakannya tidak akan dapati kebanyakan yang bersyukur. Sebab apa? Tidak merasa dengan Allah. Berapa ramai hari ini merasa dunianya yang ada hari ini kurniaan Allah. Berapa ramai? Kalau nak tahu kurniaan Allah, time susah, dia rasa tak bersama Allah. Kalau dia rasa bersama Allah, syariatnya adalah solat. Tak ada kompromi. Kerana solat itu hubungan kita dengan Allah. Muamalahnya nombor satu yang mesti kita jaga dan pelihara. Dan solat di masjid, di mana tempat dilaungkan azan. Apatah lagi kalau kita lihat solat wusta asar, yang sangat Nabi suruh jaga. Sebab apa jaga ni? Sebab waktu itu bila kita kaji jemaah sekalian, rupanya waktu asar ni waktu balik kerja kan. Kita dah penat bekerja kan. Pagi-pagi balik petang, letih kita ni. Maka di waktu solat itulah ada satu surah khusus yang menyatakan keadaan waktu itu, wal asr, demi asar, innal insana lafi khusr,
sesungguhnya semua manusia rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Maka kalau dia berusaha itu dengan merasakan bahawasanya daya dia, tenaga dia, melihat dia, merasai dia, itu dengan Allah, isyarat. Maksud isyarat. Okay. Maka pasti dia akan melihat, menjaganya dengan ketaatan. Baik, kita sambung lepas azan. سيدنا محمد والله مقام الله إنك لا تخلف
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Maka jikalau manusia itu, kita sambung sikit, kemudian kita buat kesimpulan. Jikalau manusia itu melihat iblis, dia akan buat kita terijam daripada melihat untuk merasakan. Sebab kalau ikut wahyu yang pertama dan kajian hakikat kehidupan ini, kita melihat bagaimana kehidupan yang bermula. Kalau tengok dia, kalau bermula agama, kita tahu perbahasannya awaluddin ma'rifatullah. Awal agama, pengajarannya adalah dengan mengenal Allah. Tapi awal kehidupan itu dengan apa? Nak dimulakan dengan apa? Maka ketika Islam sampai ataupun diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 23 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, yakni berperingkatlah wahyu itu turun sehingga sempurnalah agama yang dinamakan Islam. Maka ianya berbicara soal kehidupan. Hari ini kita berbicara soal pendidikan Islam. Lalu kita mencari jalan bagaimana nak terjemahkan dalam kehidupan. Sebab tu agama dan kehidupan tidak boleh dipisahkan. Sebab tu perbincangan the way of life, cara hidup beragama. Baik. Maka dengan dah dimulakan bahawasanya bacalah dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Bermaksud, kalaulah manusia hari ini sedar bahawasanya tertegaknya diri dia itu, hidupnya dia itu, berusaha dia itu bukan dengan dia. Ini perbahasannya. Dengan siapa? Dengan Allah. Itu bahasanya bunyi macam pelik. Dengan Allah. Setengah orang. So setengah itu kadang tak capai di akal dia. Kadang-kadang perbahasan tu kata, saya tak logik lah pula Ustaz. Kan saya usaha dengan saya dah, saya usaha saya pergi. Nampak? Dan iblis suka perbahasan ini. Bila berbalik pada susah tadi, bila susah payah dia itu, dia tak merasakan dengan Allah. Dia minta Allah, tapi tak rasa dengan Allah. Maka ketika waktu asar itu spesifik turunnya ayat tu, dan Allah nyatakan pada waktu asar. Asar itu menuju pada maghrib. Maghrib ni permulaan hari. Nah, nak ukur KPI manusia, nak ukur atau nak ukur diri kita cukup lah, tak payah ukur orang lah. Waktu maghrib ni kita nampak apa? Adakah kita nampak bahawasanya siang tadi kita berusaha dengan Allah, lalu waktu maghrib kita akan solat? Pastikan bukan waktu maghrib saja, sebenarnya sepatutnya semua waktu kita akan berusaha untuk solat di rumah Allah. Sebab kita beriktikad bahawasanya sepanjang siang hari kita tadi, kita bukan berusaha sendirian. Kita berusaha dengan Allah. Kita panggil dengan iman yang benar. Lalu dia datanglah masjid kerana sifat masjid itu adalah sifatnya iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir. Saya selalu ulang perkara ini. Dalam keadaan kita sedar atau tidak, dunia ini kita dapat dengan siapa? Ini pembahasan hakikat kehidupan. Kalau kita nampak dunia ini dengan Allah, bukan tunggu senang, bukan tunggu lapang, bukan tunggu apa-apa. Sebab tu kalau kita lihat bagaimana Islam bangkit, Islam kuat, bagaimana Nabi SAW train para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, suruh salafus salih. Kalau kita lihat waktu itu era kegemilangan Islam. Di mana gemilang ni kalau kita nampak? Masjid penuh. Itulah. Gemilang ni bukan kata orang ni berjaya, orang ni berjaya. Dia berjaya dah. Dia ni niaga juta-juta. Orang tu bilion-bilion. Itu hebat-hebat semua ni. Bila datang masjid tengok 2 saf je. Mana yang lain? Ibarat macam itulah. Mana yang lain? Nabi kalau tengok saf solat ni, umpama saf perang, Nabi buat spot check. Si fulan ni datang, mana? Nampak tak datang? Sehingga kan satu riwayat Nabi kata apa? Kalau boleh dibakar rumah, amin. Nabi punya street dalam bak masjid, sehingga kan punya Nabi hijrah ke Madinah. Dan sampai sekarang kalau pergi Madinah, pergi Mekah, kita pergi masjid. Itulah kurun terbaik pemerintahan manusia. Memerintahnya di masjid. Nak cakap apa? Apa formula lagi kita nak cari?
Sehingga kan Nabi SAW rumah dekat dengan masjid. Cuma rumah depan macam tu. Ibaratnya lah. Tapi sekarang Nabi SAW rumah, makam Nabi, mihrab. Itulah. Dulu rumah, jangan keluar terus masjid. Sekarang digezetkan rumah Nabi jadi masjid terus. Apa simboliknya masjid ini? Sehingga kan Dajjal tadi beria-ria nak dapatkan masjid. Sebab dia pun kena akur bahawa dunia ini dia kena minta izin Allah. Dajjal. Sebab Iblis pun minta izin. Ketua minta izin. Takkan naik presiden tak minta izin? Kau siapa katanya? Aku pun minta izin dengan Allah katanya. Qala fa bi'izzatik. Kata Iblis, la uhyannahum ajma'in. Demi Allah dengan keagunganmu, Iblis nak buat jahat pun minta izin Allah. Kita nak buat baik, mana tahu. Relax, macam usul macam dia boleh. Jika kau kata kau boleh, siap nyanyi lagi. Apa bolehnya kita? Kalau kita masih sekarang tukar kanting lagi, dipukul tak katik kan ya, diratah sampai tak boleh nak balas apa. Ni maklumat sekarang kata sekarang dia dah cut off semua. Apa cerita? Dah berapa hari dah? Oh, kita marah ni. Takkan satu. Marah mula kan? Akhirnya kita kena terima satu kenyataan yang pahit untuk ditelan. Bahawasanya kita telah pun sampai di zaman yang mana musuh kerumuni kalian seperti makanan. Tak ada counter attack yang besar-besaran, tak ada. Kerana apa? Kerana hakikat kehidupan itu tidak berserta Allah. Mereka lihat semua. Contoh tak payah jauh. Kalau kita lihat balik perbincangan kerja kan, kalau kita lihat dalil perbincangan bermulanya dengan nama Allah, kita ambil satu sifat kaya. Ini diulang banyak kali je mas sekalian pun tak apa, biar sebati kat hati. Sebab yang paling senang nak lupa tu Allah lah. Benda yang paling senang lupa tu kita kena cakap banyak kali. Kalau bicaranya nak kaya dengan apa, soalan keluar, terpacu keluar pada mulut kita. Kita nak kaya dengan apa? Lalu jawablah simpulan, kita dengan usaha lah nak kaya. Kita mau jawab, itu apa tahu, tak payah cerita lah dengan usaha. Benda syariat ni tak payah cakap, depan mata nampak. Jahil sungguh kalau tak usaha tu, masa dia faham. Kita nak bahas dengan perkara yang lebih bermakna. Sampai bila kita nak kata kita nak kaya dengan usaha, nak kaya dengan benda? Sampai bila kita nak cakap? Sampai bila kita nak diamkan? Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu bahwasanya kalau nak kaya itu dengan Allah. Orang kalau pandang macam baca sebut nak kaya dengan Allah mas sekalian, orang pandang atas bawah. Ni takbir nak serang Palestin. Wah, macam ini. Sekali kita kata nak kaya dengan apa? Dengan ekonomi ya dah. Soalan kita nak kaya dengan apa? Faham soalan? Nak kaya. Bak kata Piramli. Piramli dah ajar dah soalan tentang sifat ni. Di manakah letak kekuatan? Itu soalan apa tu? Kemudian tak faham lagi, dia bagi contoh. Di kerisnya, di tenaganya kah? Ini usaha. Nah, kaya ni dengan usaha atau di kerisnya dengan harta. Soalan kita ubah. Di manakah letaknya kekayaan? Di usahanya kah? Atau di hartanya? Kekayaan itu, kekuatan itu terletak pada hurufnya tak? Kita tengok seronok lah sebab menuju 4 belalang. Belalang, oh belalang. Itulah kita tahu lah. Tapi lepas mengaji, kita tengok balik, ada makna yang begitu besar. Kerana apa? Bukan huruf ta tu saja, tapi nak cerita huruf ba. Ba
yang mana menjadi huruf yang pertama di dalam Al-Quran. Ba ni kita dengar. Ba wa alif ha buah. Kalau tak ada ba ni, buah kita jadinya. Sayur, pisang panggil. Apa pun tak boleh. Nak bagi ba tu dengan nama Allah. Kaya itu sifat yang punyai nama. Malah punyalah Allah kata marah. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Punyalah manusia ni menyangka dia tu boleh dapat kaya dengan harta. Lalu mencarilah, dahlah kaya dengan harta, cari nama pula tu. Nama siapa? Nama kita lah. Akhirnya menumpang nama dengan namanya asal daripada Allah. Kaya itu datang dengan Al-Ghani. Tengok berapa hijabnya iblis menutup perkara tu. Ketika hijab tertutup, itulah kehancuran yang paling nyata. Bukan hancur yang kita nampak depan mata. Kehancuran yang ada depan mata, gateway to jannah. Tapi hancur yang tanpa sedar berada dalam jiwa, itulah misi utama iblis. Dia nak hancurkan pegangan kita dalam diam. Diam-diam ragu. Diam-diam mempersoalkan. Boleh ke kaya dengan Allah? Dia tak sedar kaya itu nama Allah. Dia tanya, boleh ke kaya dengan Allah? Oh ya Allah. Tuan, ini soalan yang mana kalau kita tanya, try test tanya. Cuba tengok. Kita buat satu uji kaji. Kita buat. So, buat kaji selidik. Buat. Jangan bahas, tanya dia. Lepas tu dia jawab apa? Betul dia. Okey, tak apa, nak tanya tu je. Tengok apa jawapan. Jadi jemaah yang mulia kawan taala. Jadi kesimpulannya, dalam perbahasan, kalau kita lihat hakikat kehidupan, antara perkara yang kita dah tekankan adalah bagaimana nak menyikapi hidup ni, yakni terutama dunia, dengan pandangan yang hak, yakni dengan nas. Al-Quran kata apa, kalamullah kata apa, kemudian dengan hadis Nabi kata apa, kemudian dengan ulama kata apa. Dengan berbekalkan kefahaman itu, kita mentadbir dunia tanpa mengubah maknanya. Makna asal balikkan. Contoh, dunia ini bersifat laibun walahun, permainan dan senu gurau, maka kita jangan ubah menjadi perkara yang serius, yang ini jadi tumpuan serius. Fokus je nak dapat dunia, padahal dunia ini mainan. Nah, Allah dah kata, kalau Allah kata dunia ini hancur. Kalau Nabi kata dunia ini umpama bangkai kambing. Kalau ulama kata dunia ini, yakni Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih mengatakan tempat kecelaan bukan tempat tinggal, maka definisi ini perlu dikembalikan. Sebab apa? Sebab iblis dan kuncu-kuncunya akan menjadikan dunia sebagai alat untuk melupakan kita kepada Allah. Itu misi yang pertama dia akan buat. Dunia yang terjemah dengan kita suka dan tak suka. Itu perkaranya akan diperincikan oleh iblis. Maka insyaAllah iman sekalian, kita akan sambung lagi pada siang akan datang. Dalam kita nak lihat, tadi malam ni saya sentuh bagaimana nak tengok gerakan musuh sebenarnya. Cuma secara umum lah. Umum tu pun dah nampak kata kunci ni iblis dengan dajjal ni berbuat kerja apa. Itu sajalah. Kemudian kita akan tengok nanti bagaimana kita nak menyingkapi. Kita dah tahu kebenaran nanti. Musuh gunakan dunia ni apa. Kemudian kita nak tengok bagaimana menyingkapi kehidupan sebenar dengan mengikut sifat bermula dengan sidik, amanah, fatonah, tabligh. Macam mana kita nak gunakan sifat wajib bagi Nabi SAW itu nak diterjemahkan dalam kehidupan ni. Itu kita akan bincang posisi akan datang insyaAllah. Wallahualam, mohon maaf kepada saya kekurangan, terkasar-kasar kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan berbahasa kita pada malam yang penuh barakah ni. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab.